Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah dalam video ni kita nak update sikit berkenaan dengan market market kripto khususnya. So adakah ini masa yang sesuai untuk kita lepaskan pegangan kita dalam pasaran kripto ni? So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alright, pertama-tama terima kasih kepada tuan-tuan yang masih lagi setia bersama dengan saya dalam channel Smart Mind ni. Saya tak sempat nak buat video sangat sekarang ni. So saya akan fokus menjawab persoalan ada rakan kita yang bertanya sama ada sekarang ini adalah masa yang sesuai untuk kita lepaskan pegangan kita daripada market kripto. So mungkin ada juga benda yang akan saya bincangkan berkenaan dengan chart pattern analysis dalam video ni. So mungkin ada manfaat jugalah kepada rakan-rakan kita yang tidak bersama dalam market kripto. So ini video yang bersifat umum yang mungkin akan memberi manfaat kepada rakan-rakan kita yang nak belajar tentang teknik analisis. So kalau kita tengok pasaran kripto sekarang ini, inilah pergerakan BTC. Tuan-tuan semua, bila kita nak analisa market kripto, kita memang ada indeks yang dicipta untuk melihat secara umum tentang market kripto. Tetapi secara praktikalnya saya tak melihat secara praktikalnya saya lebih cenderung untuk menganalisa BTC kerana BTC ni adalah ketua ataupun ibu segala coin dalam cryptocurrency punya market. Okey, so kalau kita ada indeks pun yang mengumpulkan mungkin puluh-puluh ataupun beratus-ratus kripto ataupun yang mengumpulkan yang melihat secara umum tentang pergerakan coin-coin dalam market kripto ni, bagi saya dia tidak mencerminkan sebagaimana yang berlaku dalam pasaran saham ataupun dalam pasaran lain. Kerana kita lihat dari segi proportionate dia, dari segi proportionate ni apa ni? Dari segi peratusan ataupun nisbah market kripto dengan coin-coin yang lain ni jauh bezanya. So that's why kita lihat pergerakan kripto ni. Sesiapa yang biasa dengan market kripto dia akan tahu benda ni. So Bitcoin, sekiranya Bitcoin membuat pergerakan bullish, so basically kebanyakan coin-coin yang lain dia akan membuat pergerakan yang bullish jugalah. Okey, kalau hijau coin BTC, maka kebanyakan coin-coin yang altcoin yang lain dia akan follow pergerakan BTC tersebut lah. So kita tak nak bincang kenaan perkara itu. Cuma kita nak bincang sekarang ni, adakah masa yang sesuai untuk kita lepaskan pegangan. Itu ada persoalan yang dikemukakan oleh rakan kita. So itu yang kita nak cuba rungkaikan dalam video ringkas ini insya-Allah. Dan target saya mungkin tak sampai 10 minit lah video ni. Kita buat simple saja. Dan disclaimer ini bukan saranan jual ataupun beli. Apa yang saya sebut dalam video ni hanyalah pandangan berdasarkan ilmu teknikal analisis yang saya belajar, yang mungkin ada manfaat pada rakan-rakan semua. Jadi kalau kita lihat BTC, coin BTC sekarang ni dia dilihat membuat pergerakan sideways so tuan-tuan abaikan calculation untuk apa ni nombor-nombor ni. Ni lebih kepada elliott wave punya analisis So kita tak nak bincang elliott wave kali ni. Kita nak bincang tentang pergerakan ini sekarang ni. So kalau kita tengok time frame daily, maka inilah chart yang kita akan dapat dan kita dilihat sekarang ni BTC sedang menguji arah support dia. Arah support dalam sekitar 19k ni. Okey, 18 ke 19k. So dia berlega-lega dekat sini lah sekitar dalam 18k. So itu support umum lah support umum. Okey, dalam sekitar 18k macam tu. Okey. So inilah support yang terbentuk sekarang ni dalam market kripto. So kalau kita lepaskan pegangan kita, saya tahu ramai di kalangan kita yang floating loss sekarang ni disebabkan penurunan kripto daripada sekitar 60,000 lebih USD ni
turun sekarang ni sekitar 20 saja, 20 USD. Jadi banyak ataupun ramai di kalangan rakan-rakan kita yang trade kripto sebelum ini sedang berada dalam floating loss. Jadi persoalannya sama ada ini masa yang sesuai untuk kita lepaskan perangan ataupun tidak. Okey, kalau kita tengok market kripto sekarang ni, saya melihat dia sedang berada di aras support dia lah, sekitar 18K. Dan kalau kita tengok volume tuan-tuan, saya tutup dulu ni. Kalau kita volume tak ada dekat situ. Kalau kita tengok volume, sekarang ni nampak tak perasan tak? Dia punya volume ni daripada bawah ni, bila terbentuknya pattern ini, terbentuknya pergerakan sideways ni sekitar support dia 18K ni, volume semakin tinggi. Okey, bila kita bercakap tentang volume, kita kena analisa sama ada volume tersebut adalah milik buyer ataupun seller. Sama ada volume tersebut milik buyer ataupun milik seller. Okey. So, kita tak bincang tak nak bincang volume ni milik siapa. Okey, dia ada cara macam mana kita nak tahu dia adalah volume milik buyer ataupun seller. Kalau dalam saham, kita boleh tengok analisanya dalam platform broker. Waktu kita trade setiap hari tu dia ada buy ataupun sell buyer ataupun seller yang membuat pergerakan tu so kita boleh mudah untuk kita analisa. Tapi kalau dalam market kripto ni agak mustahil kot ni. Setakat ni saya tak tahu cara macam mana kita nak tengok ni sama ada buyer ataupun seller. Tapi sebelum ni saya pernah share macam mana cara kita nak tahulah. It's okay, tak apa. Saya rasa kita tak bincang kali ni. Cuma kita nak fokus perhatian kita kepada pergerakan ini yang mana pergerakan sideways ni disusuli dengan volume yang semakin tinggi. Sama ada volume yang tinggi ni, sama ada ada yang mengumpulkan dia punya Bitcoin di sekitar arah sini ataupun ada yang dah melepaskan pegangan dia. Dia melepaskan pegangan dia menyebabkan volume yang tinggi lah. Okay? Tapi satu benda yang kita kena faham, bila ada buyer yang banyak, maka seller yang banyak pun ada. Of course, bila ada orang menjual, ramai yang menjual, mestilah ramai pembeli. Cuma kita nak kena tahu sama ada buyer ataupun seller itu mempunyai kuasa untuk menolak harga. Sama ada menolak harga ke atas ataupun menolak harga ke bawah. Itu benda yang kita nak kena aware lah. Okey, yang mana kita nak bincang pada malam ni lah. Okey, pada kali ni. Cuma kalau kita tengok analisa tuan-tuan kita tengok analisa berdasarkan chart pattern sekarang ni. Kalau kita tengok so be aware sekarang ni dia berada di support sekarang ni, strong support. Banyak kali dia test dan dia melantun balik ke atas lah. Okey. Cuma kalau kita tengok pattern sekarang ni, nampak tak dia punya pergerakan ni turun. Okey, dia bentuk ni walaupun dia fail ke atas sampai kalau kita ukur dia punya ni falling wedge ni sebenarnya sampai target sebelum dia turun ke bawah balik, dia uji return move kat sini, naik balik dia turun. Okey, yang ni pattern satu pattern, kemudian dia turun ke bawah, maka dia membentuk pattern yang baru dekat sini. So kita nak tahu pattern apa ni. Mungkin ada yang nampak double bottom dekat sini, mungkin ada double bottom sekarang ni. Kalau kita tengok dekat sini mungkin yalah, kalau kita buat ni, kita akan nampak lah double bottom dekat sini kita akan nampak double bottom lah, yang mana yang ni satu satu bottom. Okey, dan satu bottom lagi ada dekat sini lah. Okey, yang mana dia punya support dia berada pada arah lebih kurang sama so dia double bottom kat sini. Double bottom maksudnya bila dia breakout dekat sini, ke mana arah tujuannya tuan-tuan? Dia akan naik ke atas lah. Okey, dia punya prediction dia ke atas. Kita dah bincang panjang lebar macam mana cara kita nak kenal pasti pattern tersebut dan macam mana. Okey, so basically double bottom. So dia bila breakout dekat sini, dia akan menuju ke atas lah. Okey, kita dah bincang dah macam mana cara nak calculate ni. Macam mana kita nak measure dia punya price objective dalam video chart pattern analysis. Okey, yang ni pattern pertama. Satu apa lagi kita boleh nampak dekat sini? Kita okey, mungkin ada rakan-rakan kita biasa okey, sekarang ni saya biasa menggunakan ni lah
menggunakan bacat juga. Saya pun dah terbawa-bawa penggunaan bacat ini. Bila bacat ni dia akan mengambil kira semua price action lah. So dia punya high low ni dia akan ambil kira lah berbanding dengan kita punya candlestick mungkin candlestick mungkin kita tak nampak sikit lah Okey, kalau sekejap. Sorry saya tak perasan tak share tadi. Okey. Kalau ni lah bottom, kalau kita guna kalau kita guna um, apa ni bacat, kita akan nampaklah pembentukan double bottom kat situ So nampak double bottom kat situ. Kemudian okey, so apa lagi pattern yang kita nampak dekat sini? Selain daripada double bottom, apa yang kita boleh nampak kita mungkin nampak pattern apa dekat sini. Okey. Yang tu mungkin dekat sini lah Sebelum ni saya dah share dalam grup Telegram pattern ini iaitu pattern pattern symmetrical triangle symmetrical triangle. Cuma kalau kita rujuk Bulkowski, dia nampak dalam buku Bulkowski ni so buku ni agak bagus tuan-tuan boleh baca ni tentang chart pattern chart pattern antara buku yang bagus description dia sangat detail Okey, Bulkowski cerita tentang chart pattern ini. Okey, mungkin ada sebahagian guru-guru technical analysis kata chart pattern untuk triangle ini dia lebih kepada continuation pattern Tetapi sebenarnya banyak keadaan kalau kita tengok dalam market sebenarnya symmetrical triangle juga adalah reversal pattern Kalau dia daripada downtrend dia membentuk symmetrical triangle, so kita jangan beli dekat ujung ni sebabnya kalau kita beli kat sini dengan expectation dia akan meneruskan penurunan ataupun kita jual kat sini dengan harapan ataupun dengan prediction dia akan turun lagi sebab banyak possibility, banyak pemerhatian kita yang menunjukkan bahawa bila dia berlaku pattern symmetrical triangle sebenarnya dia adalah reverse pattern. Bila berlaku breakout dengan volume, so dia akan membuat pergerakan menaik Sama juga daripada bullish, dia boleh turun dia membuat reversal kepada bearish Okey. Alright, symmetrical cuma dalam Bukowski ni dia ada cerita tentang apa ni dominant white space ni sebab dia punya kaki ni 1 2 3 kalau kita consider yang ni 3 ataupun yang ni 3 tak valid 3 yang ni dia kena 1 2 ataupun A B C D E F ni breakout. Okey. Ataupun kita nak kata alright, kalau kita nak sebab dia dekat sini luas sangat dia punya white space ni. Dan juga satu lagi kita kena faham symmetrical triangle sepatutnya dia berlaku breakout pada 2/3 daripada pattern ini Kalau kita kata base dekat sini dan dia punya peak, dia punya apex dekat sini, so kita bahagi pada 3, dia sepatutnya berlaku breakout sama ada ke atas atau ke bawah sekitar 2/3 kita belah 3 bahagian ini. So 3 selepas bahagian pertama, bahagian kedua. So in between bahagian kedua dan bahagian 1/3 lagi tu berlaku breakout sama ada ke bawah ataupun ke atas Okey, tapi yang ni pattern ini dia berlaku dekat apex hujung ni. Seolah-olah macam tak berapa valid Okey, tetapi kalau kita tengok berlaku breakout ni dengan volume yang tinggi signifikan dekat sini. So saya menjangkakan mungkin ada signal yang menunjukkan bahawa dia akan meneruskan kenaikan wallahu alam Cuma saya nampak kalau symmetrical triangle ni ada possibility dia untuk dia membuat continuation pattern maksudnya dia membentuk daripada downtrend membentuk triangle, so dia akan ada possibility dia untuk turun lagi. Okey, selain daripada possibility yang berlaku reversal daripada downtrend pattern dan dia reverse kepada uptrend. Cuma saya nampak kalau kita tengok dalam kalau kita analisa menggunakan candlestick saya lebih nampak bahawa sekarang ini dia membentuk
falling wedge. Falling wedge, ingat lagi tuan-tuan, falling wedge ni dia punya sifat dia berlainan dengan arah tuju wedge tu. Kalau wedge tu ke bawah, maksudnya bila berlaku breakout dia akan naik ke atas. Kalau wedge tu ke atas, dia akan turun ke bawah bila berlaku breakout. Itu nature wave wedge lah. So kalau yang ni falling wedge, maksudnya dia turun, dia mengarah ke bawah. Bila berlaku breakout, maka dia akan lawan arah wedge tu menuju ke atas lah. Okey, kalau dia wedge ni terbentuk dalam downtrend, maka dia adalah reversal pattern. Kalau dia berlaku dalam uptrend, maka dia adalah continuation pattern. Contohnya pattern sebelum ni ataupun trend sebelum ni uptrend, berlaku wedge, then kita expect dia akan meneruskan uptrend dia lah. Okey, itu nature. Mungkin sesiapa yang tak biasa dengan chart pattern ni mungkin dia akan pening sikit lah. So mungkin tuan-tuan yang belum tengok video berkenaan dengan chart pattern analysis tu boleh go back lah. Okay. Alright. So kalau kita tengok based on candlestick punya chart, kemudian kita abaikan dia punya shadow ataupun wick dekat bawah ni, dan dekat atas ni kita buat dia punya downtrend dia. Yang ni kita buat support. Bila berlaku breakout dekat sini, perhatikan dekat bawah ni ada volume. Dekat sini juga ada volume meneruskan kenaikan. Cuma dia akan berlaku pullback sedikit. Dia panggil return move kat sini. Dan dia tak berjaya masuk balik dalam area di bawah downtrend line ni. Dia panggil tentative downtrend line ini. Okay. So dia meneruskan kenaikan lah. Wallah alam ni. Cuma sekarang ni masa berbaki lagi berapa minit ni? 9 jam berbaki 9 jam lagi. Sekarang ni dia berada di atas ini. So kemungkinan volume pun tinggi juga dekat sini. Kalau dia bullish ni, so saya menjangkakan dia akan meneruskan kenaikan. Wallah alam. Ada possibility juga dia membuat sideway. Ada juga dia akan possibility untuk test sekali lagi dia punya support lah. Okay. Cuma dari segi teknikal analisis, untuk chart pattern analysis, pattern falling wedge. So macam mana kita nak predict dia punya target price ataupun dia punya price objective untuk movement yang sekarang ni. Falling wedge, sebagaimana yang kita tahu, kita kena ambil cara nak ukur dia adalah kita ambil swing yang paling besar ni, iaitu daripada sini, okay, sampai ke hujung ni lah. Jadi difference dia berapa difference dia maksudnya daripada sini, okay, kita ambil yang bawah ni sampai ke atas ni lah. Okay, sampai ke atas ni. Dan kita copy yang ni. Sebab ni nampak tak dia punya ni sampai level ni lah. Ataupun ada setengah orang ukur macam ni. Tapi ukur macam ni masalah dia level kat sini tergantung. Nampak macam pelik sikit lah. Kalau nak kurang sikit kepelikan dia mungkin boleh buat macam tu. Kemudian kita copy yang ni. Kita paste yang ni. Make sure, ya Allah, sorry. Saya pakai lock punya ni, salah dia kena make sure yang ni kita pakai kita pakai arithmetic punya chart okey. So arithmetic punya chart yang ni daripada sini sampai ke atas ni so yang ni kita baiki sikit macam tu, dan yang ni sampai kat situ, sentuh dekat situ kan. Okey, kemudian yang ni make sure tepat lah dia punya ni mungkin. Alright, so yang ni abaikan sedikit wick yang overextended ke bawah ni. Okey, kemudian yang ni make sure dia satu level kat sini so make sure satu level. Kemudian yang ni pun sampai ke swing ke atas ni. Okey, kalau nak buat macam tu pun okey. Alright, so kita kena ambil atas sikit. Alright, kemudian kita copy yang ni, kita letak dekat breakout tu okey. So nampak tak dia punya pergerakan ini mungkin dia akan pergi ke sini lah. Okey, so kita punya price objective kita ke arah situ lah tuan-tuan Alright, so ini price objective dia. So kita predict dia akan naik ke sini. Okey, dia akan menuju ke sini lah. Alright. Okey. So untuk kita tengok dia punya area resistance menggunakan Fibonacci projection sebagaimana saya dah explain panjang lebar sebelum ni.
Macam mana kita nak buat? Kita tekan ni dekat ni, kita ambil Fibonacci projection punya ni. Alright, kita ambil dekat bawah ni, kita pergi ke atas ni. Okey, daripada ke atas ni, kemudian kita letakkan dekat breakout ni. Okey, dekat aras breakout ni. So inilah garisan-garisan yang akan menjadi dia punya resistance lah. Okey, daripada bawah ni kalau dia naik, dia akan cuba test 38.2, 50, 61.8 sebelum dia boleh lepas untuk terus menuju ke 100% dia punya target price ataupun price objective. So saya sebenarnya tak nak complicatedkan sangat video ni, saya nak santai-santai saja sambil-sambil saya buat fokus saya punya task sekarang ni okey. So menjawab persoalan rakan kita sama ada ini masih sesuai untuk kita lepaskan pegangan kita dalam kripto. Jadi secara umumnya jawapan saya ini bukan masa yang sesuai. Okey, ini bukan masa yang sesuai. In fact kalau kita trade menggunakan robot kan, inilah masa yang sangat sesuai untuk kita aktif balik dalam kita trade robot rugi tuan-tuan yang trade menggunakan robot dalam keadaan market membuat sideways macam ni, kita tak buat duit rugilah masa turun hari tu kita biar. Okey, floating loss ke atas. Tiba-tiba bila dah membuat strong support ini, kita tak generate profit. Rugilah tuan-tuan Sedangkan saya dah banyak dah tuan-tuan generate profit dengan risiko yang minima. Okey, ramai di kalangan kita yang dah habis modal dah. Tapi saya masih lagi cool. Okey, alhamdulillah. Dengan pengurusan risiko yang baiklah tuan-tuan jangan main kamikaze, jangan main terjun saja So kena trade menggunakan ilmu Kena trade menggunakan ilmu. Dan kalau kita trade menggunakan robot, inilah masanya untuk kita generate profit kita generate profit menggunakan robot ini bukan dalam uptrend saja, bahkan dalam sideways pun sepatutnya kita boleh generate profit So saya tak nak bincang panjang lebar berkenaan dengan robot trading ni. Saya dah bincang panjang lebar dah sebelum ni. Alright, so jangan lupa subscribe dan jangan lupa share video ni pada rakan kita yang lain yang mungkin ramai di kalangan kita yang floating loss yang mungkin tertanya-tanya bilakah masanya untuk kita kembali ataupun untuk kita aktif balik trade crypto, untuk kita lepaskan pegangan ataupun kita nak tengok peluang So tuan-tuan jangan tinggalkan market crypto. Sebagaimana saya sebut sebelum ni berkenaan dengan cycle analysis sekarang ini sepatutnya kripto dia berada di bawah. Memang kita expect sekarang ini market berada di bawah dan sepatutnya insya-Allah dalam masa mungkin kalau kita tengok berdasarkan cycle punya analisis sekarang ni mungkin dia akan membuat pergerakan bullish. Okey. Cuma wallahu alam lah sama ada tepat ataupun tidak sebab teknikal analisis ni tak ada yang kita kata 100% confirm jadi based on signal yang kita nampak, based on pelbagai analisis yang kita buat, mungkin pergerakan kripto ni dia akan mungkin ada harapan sedikit cuma masalahnya bila melihat kepada market secara keseluruhannya nampak bearish ataupun tak ada signal yang mungkin kuat untuk mengatakan market seluruh dunia akan bullish, sama ada market kripto ke market commodities ke ataupun stock market dan sebagainya. Okey, wallahu alam setakat ni tak ada lagi walaupun dalam seminggu dua nampak positif, tapi secara umumnya tahun depan ramai menjangkakan bahawa kita akan beralih ke fasa di mana ekonomi seluruh dunia akan mengalami penguncupan ataupun akan maksudnya ekonomi tak berapa menarik lah tahun depan So itu Allah alam lah, itu ramalan daripada pakar-pakar ekonomi. Saya kira itu saja, saya minta maaf tuan-tuan. Video ni agak panjang sedikit walaupun asalnya saya plan 10 minit je. Okey, semoga ada manfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Wallahu alam.